Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Pengurusan Baitus Salam, yang saya hormati juga sahibul fadilah kekanda saya Ustaz Faiz Abu Mujahid, seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita diberikan ruang dan kesempatan bagi bersama kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadirin dan hadirat pada malam ini akan membahaskan berkenaan dengan subtopik yang baharu daripada huraian dan kupasan kitab kita ini. Dan oleh kerana esok adalah hari cuti umum bersempena dengan kemenangan bola sepak yang saya pun tak tengok sebenarnya, tahu-tahu menang. Jadi saya nak anjur dan galak, oleh kerana kita berada pada malam hari Jumaat, supaya kita dapat mengamalkan dua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah bacaan suratul Kahfi, dan yang keduanya adalah memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum yang hari Jumaat ni terbahagi kepada dua pecahan. Yang pertamanya disebut sebagai malam hari Jumaat, dan yang keduanya disebut sebagai siang hari Jumaat. Dan malam hari Jumaat ni dia telah bermula apabila terbenam matahari pada Khamis. Masuk sahaja maghrib, terbenam sahaja matahari, bermulalah malam Jumaat. Dan tempohnya sampailah kepada terbit fajar. Itu namanya malam. Sebaik terbit fajar sehingga terbenam pula matahari keesokan harinya, itu namanya siang hari. Jadi dalam tempoh kedua-duanya itu, malam dan siang hari Jumaat ni adalah waktu untuk pertama kita membaca surah Al-Kahfi, dan yang keduanya untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah, dia kena banyak beramal dengan sunnah. Jadi antara amalan sunnah itulah dianya. Jadi kita kena lazimi petunjuk yang disebut sebagai Hadiyun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus pergi kepada perbahasan pada malam ini juga, bicara berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita nak pergi kepada perbahasan faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asas kita maklum yang mana syariat dalam berpakaian hanyalah menutup aurat.
Dan orang lelaki ada auratnya dan orang perempuan juga ada auratnya. Jika nak dibuat perbandingan, sudah mestilah aurat orang perempuan lebih banyak. Kerana jika diikut para ulama Syafi'iyah, mereka membahagikan aurat orang perempuan ni di dalam salat dan di luar salat. Kata mereka, kalau di dalam salat, aurat orang perempuan adalah keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Exception dan pengecualian ini hanyalah di dalam salat. Adapun orang perempuan di luar salat, auratnya adalah keseluruhan tubuh badan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Meskipun begitu, berlaku khilaf dalam kalangan Syafi'iyah sendiri. Sebahagian Syafi'iyah kata di luar salat pun muka dan tapak tangan tidak termasuk bahagian daripada aurat orang perempuan. Tetapi kita katakan bagi aurat orang lelaki pula adalah di dalam salatnya di antara pusat hingga lutut. Jadi asasnya pemakaian kita ini tuntutannya adalah pemakaian yang menutup aurat. Tetapi pernah tak kita lihat Nabi ni diriwayatkan hanya memakai pakaian yang tutup pusat hingga lutut sahaja? Kita tak dengar riwayat begitu. Walaupun asasnya itulah aurat bagi orang lelaki. Tapi maknanya ada satu lagi bahagian, bukan semata menutup aurat, tetapi kita nak tengok petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Jadi disebutkan di sini, kanat lahu sallallahu alaihi wasallam imamah. Nabi ni mempunyai imamah. Imamah ni adalah serban. Nabi ada serban. Dan serban ni yang kita letak di atas kepala itulah. Wa kana yalbasuha tahtaha al-qulansuwah. Dan al-qulansuwah ni adalah ketayap atau kopiah kita ni bagi orang lelaki. Jadi maknanya di bawah serban terdapatnya kopiah. Itulah. Maknanya kalau saya sekarang ni pakai kopiah, kemudian ada serban tu saya letakkan ke atas kepala begitu. Saya tengok tak ulama-ulama Saudi contoh, imam-imam. Macam kita ambil contoh mudah, pemakaian Syekh Abdul Rahman As-Sudais, hafizahullah. Itu je. Di jenis pakai begitu. Itu adalah sifat imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat serban Nabi. Tetapi bukanlah kebiasaannya Nabi berpakaian sebegitu, tidak. Tapi Nabi nak bagi isyarat bahawasanya dalam berpakaian ni terdapat padanya keluasan. Jadi sebab itu Nabi ni bukanlah hari-hari Nabi pakai imamah serban ni dan di bawahnya terdapat kepiah, tidak. Sehingga kata Ibnul Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu al-qulunsuwah bighairi imamah. Kadang-kadang Nabi kita ini baginda memakai kepiah tanpa serban. Pakai kepiah sahaja yang menutup bahagian kepala ini. Wa yalbasul imamah bighairi qulansuwah. Dan kadang-kadang Nabi hanya pakai serban tapi tak ada di bawahnya kepiah. Maknanya kalau kepala Nabi ada rambut dan ditutup dengan serban di atasnya, itu sahaja tanpa letak kepiah. Jadi ini adalah kepelbagaian. Jadi kedua-duanya kalau kita i'tiqad dan kalau kita niat untuk mencontohi dan meneladani petunjuk Nabi, kita berpahala. Tapi kalau kita tak ada peniat, macam saja-saja pakai, nak seronok-seronok, nak selfie masuk Instagram contoh, yang tu kalau niat kosong dia tak dapat apa. Dia hanya adat tradisi sahaja. Tapi kalau dia niat untuk iqtida bihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat untuk berpetunjuk dengan petunjuk Nabi, maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat kerana Allah dan Rasul, dia dapat ganjaran tersebut. Jadi oleh kerana itu, kita dah sebut tentang lebih kurang 3 cara Nabi memakai serban ini. Dan disebutkan lagi di sini, wa kana idza i'tamma arkha imamatihi baina katifai. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi memakai serban, baginda akan melabuhkan serbannya itu sehingga serbannya jatuh di atas 2 bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya macam pemakaian tu dan serban tu jatuh di atas 2 katif Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dua bahu Nabi. Dan ini adalah sebagaimana yang diriwayat di dalam Sahih Muslim daripada Amr ibn Huraith radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari wa 'alaihi imamah sauda qad arkha tarafaiha baina katifai alaihi salatu wassalam. Aku telah melihat Nabi berada berdiri di atas mimbar dan di atas kepala Nabi terdapatnya serban yang berwarna hitam, yang mana serban itu jatuh dia punya dua hujungnya, tarafaiha, di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberi isyarat cara Nabi memakai serban adalah sebegitu rupanya dan bentuknya. Dan saya tak bawa lah pula serban saya kalau saya nak tunjuk. Tetapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Dan kita pun biasa lihat sebenarnya pemakaian sedemikian. Kadang asatizah kita pun ramai juga yang pakai begitu. Saya tak pasti yang selalu saya nampak asatizah kita yang pakai serban sebegitu. Tapi setahu saya Ustaz Idris Sulaiman, dia selalu pakai begitu. Kalau saya tak silap, selalu nampak dia begitu. Jadi begitulah contohnya. Dan saya bagi contoh mudahnya, sebab nanti kalau saya bagi cakap begitu, nanti orang tanya, siapa dia pula Ustaz Idris Sulaiman? Jadi susah pula. Jadi saya kena bagi individu yang satu Malaysia boleh kenal. Kalau macam Syekh Sudais contoh, mesti orang kenal. Tapi kalau orang kita ni, kalau Syekh Sudais tu siapa? Allah. Ini orang Perak kata tengin benar katanya. Yang ni sampai ke Syekh Sudais pun tak kenal, ni bahaya kita ni. Jadi contoh tengok Syekh Sudais dia pakai serban di atas kepalanya dan jatuh sehingga melepasi paras bahu beliau hafizahullah taala. Saya nak sebut contoh. Tapi kita iqtida dengan petunjuk Nabi, bukannya dengan Syekh Sudais ni. Syekh Sudais tu yang berpetunjuk dengan petunjuk Nabi. Dia pun memakai pakaian kerana ada riwayat yang menunjuk bahawasanya itulah cara berpakaian serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim tadi. Amr bin Huraith radhiyallahu taala anhu. Selain dari pemakaian serban, dah kalau kita berbahas berkenaan dengan malabis. Malabis ni plural. Dia jamak, dia kata banyak. Jadi Nabi ni dalam batang tubuh Nabi tu dia bukan semata memakai serban sahaja dari sudut pakaiannya. Jadi Nabi ni suka memakai qamis. Qamis ni baju. Nabi memakai baju. Wa kana ahabba thiyabi ilaih. Daripada banyak-banyak baju yang Nabi pakai, qamis lah yang paling Nabi suka pakai sekali. Tapi ini kita sebut sebagai pemakaian-pemakaian. Kalau bahasa Arab ni, dia pemakaian dia pun banyak nama. Itu uniknya bahasa Arab. Macam kalau kita baju adalah baju. Tapi seolah macam kita nak kata beginilah. Ada baju kemeja, ada baju t-shirt, ada baju sukan, ada baju raihan yang tak ada collar tu, ada baju Melayu. Jadi pemakaian lebih kurang qamis. Maknanya qamis ni adalah baju hakikatnya. Tapi disebutkan di sini juga bahawasanya baju ni dia ada, sifat baju ni dia ada poket. Dan poket Nabi ni adalah diriwayat sehingga kepada bahagian pergelangan ataupun bahagian pergelangan tangan Nabi SAW. Tapi bukanlah makna Nabi memakai semata baju. Jangan salah faham pula. Maknanya adalah seluar dia. Tapi ni bukan jubah. Itulah maknanya qamis ni dia bukan jubah, dia baju. Dan dalam kitab ini juga menyebut Nabi juga memakai jubah. Jadi macam kalau pakaian jubah adalah seperti yang saya pakai sekarang ini. Ini juga termasuk bahagian daripada petunjuk Nabi dalam berpakaian. Pakai jubah. Dan ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi ni memakai dua jenis pakaian. Iaitu pertama rida dan keduanya izar. Rida dan izar. Kalau kita bagi orang lelaki yang pernah pergi umrah, hadirin dan hadirat, orang lelaki ni dia ada pakai kain ihram. Dan kain ihram ni ada berapa helai? Dia ada 2 helai. Satu menutup bahagian bahu kita dan juga dada dan bahagian atas badan. Dan satu lagi menutup daripada pinggang atau pusat ke bawah. Yang menutup bahagian atas tu namanya rida. Namanya rida.
Tapi yang menutup pusat pinggang ke bawah tu namanya izar. Jadi izar ni kalau orang nak kata macam kain plekat tu pun boleh. Sebahagian orang terjemah kain plekat je. Tetapi asasnya adalah ridak ni yang kita pakai di bahagian atas, tutup bahagian bahu ke bawah, dan yang bawahnya itu dianggap disifat sebagai izar. Itu cara bagi yang kita nak mudah faham lah, nak mudah nampak. Ada ridak, ada izar. Tapi kadang orang kita ingat hanya ridak ni yang letak selendang tu sahaja. Yang tu betul lah, tu pun boleh jadi ridak juga. Tapi hanya dia tutup bahagian tu je, bukanlah fungsi ridak tu itu. Ridak ni nak tutup semua. Itu fungsi dia. Tapi yang tu kain je, kain ridak tu, tapi dia jadikan sebagai letak di atas bahu dia. Yang ni boleh jadi orang kata warisan daripada budaya, pengamalan masyarakat. Kadang Yaman punya style, dia macam-macam. Pakaian ni datang daripada asimilasi pelbagai bentuk. Daripada Yaman, daripada Mekah, daripada pakaian kaum tu, daripada ini dan ini. Tapi asasnya kita lihat Nabi ni banyak memakai pakaian, tetapi mengikut kesesuaian dan mengikut tempat. Itulah sunnah sebenarnya. Mengikut kesesuaian, mengikut tempat. Dah awak orang ajak main bola sepak, pakailah baju sukan. Kenapa pakai jubah? Sunnah syekh, sunnah syekh. Takkan nak main bola pakai jubah. Jadi sunnah adalah berpakaian mengikut kesesuaian dan ikut tempat. Jadi itu fiqh kita dalam beragama. Sebab kita tengok Nabi ni sallallahu alaihi wasallam begitulah sifatnya. Nabi pergi ke masyarakat sekian, Nabi pakai pakaian masyarakat itu. Nabi duduk di orang kata aktiviti tertentu, Nabi memakai pakaian yang sesuai. Sebab tu nanti kita akan sebut Nabi ni bukan semata berpakaian seperti qamis ataupun jubah ataupun ridak dan izar, tidak. Tapi ada part yang Nabi pakai baju perang. Itu. Sebab ada tempat je. Bila tengah berperang, pakailah baju perang. Takkan pakai jubah pula. Jadi kita tengok fiqh Nabi dalam berpakaian. Kemudian disebutkan di sini hadirin dan hadirat, washtara sarawil, dan Nabi juga membeli sarawil. Dan sarawil ni seluar. Sirwal punya plural. Sarawil. Jadi Nabi beli seluar. Dah kalau Nabi beli seluar ni, mestilah Nabi nak apa? Nabi nak pakai. Takkan Nabi beli duk tengok saja, tak. Yang tu boleh termasuk dalam idha'atul mal. Maknanya kita mengabaikan ataupun orang kata tak menggunakan harta, rugilah, pembaziran harta. Tapi Nabi beli untuk Nabi pakai. Jadi itu isyarat Nabi juga memakai seluar. Itu juga dalil, kata Ibnul Qayyim, inilah dalil Nabi SAW memakai juga seluar. Wazahiru annahu innama ishtaraha liyalbasaha, kata Ibnul Qayyim. Dan zahirnya Nabi membeli seluar ini tujuan adalah untuk baginda memakai seluar. Tapi seluar pun zaman sekarang ni dia banyaklah jenisnya. Tapi asasnya kita kata pemakaian seluar tu. Pemakaian seluar. Waqad ruwiya fi ghairi hadith annahu labisa as-sarawil wa kanu yalbasuna as-sarawilat biizni. Diriwayatkan bukan dalam semata satu hadis sahaja. Maknanya banyak hadis yang meriwayatkan Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam memakai seluar. Dan para sahabat juga memakai seluar dengan keizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya isyarat Nabi beri keizinan itu bukan perkara maksiat. Itu. Dan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam mustahil perkara maksiat berlaku depan mata Nabi dan Nabi diam. Itu mustahil. Sifat mustahil bagi Nabi. Dia mesti Nabi akan menegur dan membetulkan maksiat yang berlaku di depan mata. Yang selalu diam bila tengok maksiat ni siapa dia? Kita. Nampak orang buat mungkar, kita diam je. Sebab apa? Membenci dalam hati. Itu je lah yang kita mampu. Tapi kita abaikan dua bahagian yang awal daripada hadis Muslim tu, yang Nabi SAW kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Ubah dengan tangan ni ada dua maksud. Yang pertama, zahir tangan secara literal. Macam tengok orang duduk bertumbuk. Bertumbuk sesama orang Islam ni, maksiat ke benda yang ma'ruf? Dia maksiat. Kalau orang Islam bertumbuk, bergaduh ni maksiat. Jadi bila kita tengok ada dua orang
sedang bergaduh, bertumbuk, maka kita pergi guna tangan kita leraikan. Itu falyughayyirhu bi yadi, ubah dengan tangan. Tapi para ulama hadis juga, mereka kata antara maknanya juga ubah dengan kuasa yang kita ada. Ubah dengan kuasa yang kita ada. Jadi kalau awak ada kuasa nak ubah kemungkaran, kuasa politik contoh, kuasa pentadbiran, siasah, gunakan kuasa tu. Tapi janganlah bila tak ada kuasa, ubah. Bila dah ada kuasa, diam. Jadi kita tak nak. Betulkan, gunakan kuasa tersebut. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan lidah, tegur dengan lidah. Wa illam yastati' fa biqalbih, kalau dah tak mampu juga, barulah dengan jantung kita ini. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi SAW. Itu adalah selemah-lemah keimanan. Tetapi Nabi ni, apabila Nabi tak tegur pun para sahabat pakai seluar, maknanya itu isyarat Nabi beri keizinan. Kerana mustahil kalau maksiat berlaku di hadapan baginda dan Nabi diamkan. Mustahil. Baik. Kemudian disebut di sini wala bisa al-khuffain. Selain daripada Nabi memakai seluar, Nabi juga adanya dua khuf. Ada dua khuf. Khuf ni orang kata kasut kulit lah dalam bahasa mudah. Khuf adalah kasut kulit. Dan ulama moden ni dia khilaf sama ada stokin tebal boleh disifat dengan sifat khuf atau tidak. Kita kata nak keluar khilaf, kita tak sifatkan sama. Nak keluar khilaf. Kerana hakikatnya menyebut khuf adalah kasut kulit, diperbuat daripada kulit. Adapun stokin dia tak diperbuat daripada kulit, walaupun dia tebal dan dia menghalang air dari menyerap masuk ke bahagian kulit, merujuk kepada kaki. Jadi kalau nak keluar khilaf itu lebih selamat, dan kaedah kata al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf tu sunat. Dituntut kita keluar daripada khilaf. Jadi kita katakan khuf punya ciri adalah kasut kulit, diperbuat daripada kulit dan menutup buku lali, menghalang mencegah air daripada kena ke kaki kita. Itu sifat khuf. Dan biasa kalau kita pergi Mekah memang kita akan jumpa banyak. Di Malaysia ni saya jarang jumpa orang pakai khuf. Tapi nak jadi, kenapa saya kata jarang, bukannya tak pernah. Sebab nak jadi cerita minggu lepas saya tengok ada jemaah masjid pakai khuf. Terkejut saya, Malaysia ni punya panas negara pakai khuf. Tapi suka hati dia lah kan, nak pakai apa pun. Cuma maknanya saya jarang tengok lah. Tapi ada. Tetapi adalah hukum hakam yang berkait dengan khuf. Orang Arab ni biasa pakai khuf ni ketika musim sejuk. Malaysia ni bila je musim sejuknya? Sekarang betul tak musim hujan? Betul musim hujan, tapi bukan musim sejuk. Sekarang ni walaupun dia musim hujan, tapi dia bukan musim sejuk. Macam kita duk kata lah, orang kita kalau pergi ke Cameron, dia punya pakai baju sejuk tu seolah-olah itulah paling sejuk dalam hidup dia. Padahal Cameron apa sejuknya? Genting Highland apa sejuknya? Tetapi orang kita pakai khuf di tanah Arab untuk orang kata apa? Sebab musim sejuk. Sebab dia mudah untuk dia ambil wuduk, tak perlu basuh kaki. Macam tu. Maknanya kalau dia dah ambil wuduk siap-siap, kemudian dia pakai khuf. Lepas dia pakai khuf, dia buang air kecil ke, dia kentut ke, dia buang air besar ke, jadi dia dah tak perlu dah untuk basuh kaki semula dengan air, tapi memadai bagi dia untuk sapu di atas khuf sahaja. Itu keringanan yang agama kita beri. Jadi Nabi ada khuf sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pakai dua khuf. Dah ada riwayat yang melarang kalau kita pergi mana-mana pakai satu selipar je, mesti kena ada dua. Tak boleh orang kita ni berjalan pakai satu selipar je, ada larangan sebenarnya. Dan tak boleh juga kalau kita berjalan pakai satu khuf sahaja, ada larangan. Tapi khuf ni ada riwayat daripada Nabi SAW yang menyuruh kita salat memakai khuf. Ada hadis, riwayat Imam Muslim. Tapi bila ada hadis, macam saya selalu sebut, kadang-kadang ada hadis tapi kita kena memahami fiqh hadis. Dia tak cukup semata kerana kita memahami hadis sahaja, tetapi kita kena memahami fiqh hadis. Kadang-kadang orang kita ni kalau hadis pun dia silap faham, masalah. Sebab tu kena teliti dan kena belajar secara berguru, supaya keterangan kefahaman tu diperoleh daripada guru.
Saya nak sebut yang kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kena belajar berguru. Tapi ada syarat. Seperti kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ni atau ilmu ni adalah agama, maka telitilah daripada siapa kamu ambil hadis kamu ataupun agama kamu. Fayunzar ila ahli sunnah fayu'khas hadithuhum. Maka kalau kita dilihat orang tu ahli sunnah, kita ambil terima hadis dia. Tapi wayunzar ila ahli bid'ah, apabila dilihat kepada ahli bid'ah, kita tolak penerimaan ilmu hadis. Maknanya nak ambil ilmu ni kena daripada guru yang betul. Ambil guru yang ahli sunnah juga. Metodologi dia betul, kefahaman beragama betul, manhaj dia betul, akidah betul, akhlak betul. Sebab kalau tidak, ambil ilmu daripada orang yang kita tak ketahuan hala ni, banyak kerosakan lebih daripada kebaikan. Kita pun dah tengok banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni. Bila kadang-kadang guru cakap tu yang jelas-jelas menyelisihi Quran, jelas menyelisihi Quran, dia takwil sehabis mungkin. Tok guru dia takwil sehabis mungkin. Tapi kalau orang lain bercakap sebab oh ni manhaj berbeza, tolak. Kita tak nak takwil untuk saudara kita. Tapi kalau tok guru kita ni taksub, tu bahaya. Jadi kalau boleh hadirin dan hadirat kita elakkan. Balik kepada isu khuf yang saya kata ada hadis yang menyuruh pakai khuf ketika salat. Hadis tersebut ni nak menggambarkan keluasan agama kita. Saya tanya tuan-tuan, adakah syarat salat ni sah dan diterima itu hanyalah dalam masjid sahaja? Kita kata tak. Katakanlah ada jemaah kita ni ataupun hadirin sekalian ni belum semayang isyak, dia semayang isyak dalam dewan Baitul Salam kita ni. Sah tak semayang dia? Salat dia sah. Dah ada tak situasi tertentu yang memungkinkan seseorang tu salat di atas padang? Boleh jadi. Kalau kita tengok bola sepak baru ini, contoh, katakan ada perlawanan di stadium. Mungkin orang tu dia nak cari musalla ke surau ke, dia tak sempat, tapi dia salat tepi-tepi jalan tu. Jadi kalau dia salat di tepi-tepi jalan tu, boleh jadi dia semayang pakai selipar dia. Nampak tak? Jadi sah tak semayang pakai selipar? Hakikatnya sah, selama selipar tu bersih daripada apa? Najis. Jadi itu fiqahnya. Maknanya ada riwayat yang menunjukkan kita ni boleh salat pakai khuf ataupun kasut dan seumpamanya. Jadi itu makna saya adalah kadang-kadang orang kita salah faham isu kasut, isu na'al yang lebih tepat. Isu na'al, pemakaian selipar ni. Jadi kita nampak di sini agama kita ni ada keluasan. Itu Islam ni hebat, dia ada keluasan. Tapi kita kena memahami fiqh hadis. Ni tak, kadang dia salah faham fiqh hadis, dia baca hadis yang Nabi kata salat pakai selipar ni, lalu dia pun masuk masjid, masjid kapet baru beli pula 30,000, 70,000. Dia tengok memang kena kejar lah dengan pengurusi masjid. Bila kena kejar dengan pengurusi masjid, jangan dia kata ada hadis, hang tak faham sunnah. Bukan, awak yang tak faham sunnah. Sebab tu penting belajar berguru ni, fiqh tu biar betul. Jadi supaya kita katakan kalau kita dengar hadis sekian-sekian salat dengan selipar, jadi tak perlulah kalau kita nak masuk masjid. Bahkan mufti kalau dia nak fatwa, dia mesti kena teliti. Saya suka jawapan Ibn Baz rahmatullah alaih berkenaan dengan hadis tersebut. Ibn Baz kata, melihat kepada situasi masjid di negara kita sekarang ni, tak sesuai masuk masjid pakai selipar dia. Sebab masjid dah ada kapet, masjid dah ada ni apa semua, jadi tak sesuai kita nak masuk semayang pakai selipar. Tapi hadis tu nak memberi isyarat adanya tempat yang boleh kita salat pakai selipar. Kalau duduk atas padang ke, duduk di stadium ke, duduk dalam hutan ke, duduk atas pasir ke, itu isyarat dia. Dan Nabi SAW memakai khuffain walabisan na'al. Dan Nabi juga ada na'al Nabi. Na'al ni selipar lah. Tapi Nabi pakai selipar di mana? Di kaki lah, takkan pakai kepala pula. Jadi Nabi pakai selipar di kaki, jangan pakai di kepala. Jadi sebab itu kita kata setiap pakaian ada tempat dia. Setiap pakaian ada tempat. Selain daripada Nabi ada dua khuf, Nabi ada selipar.
Walabisal khatam, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Yang ni pun termasuk dalam pakaian. Tetapi sebenarnya lebih tepat aksesori lah. Aksesori. Alat. Macam kenapa disifat pakaian tu? Sebab Nabi pakai. Dia sebut dalam bahasa Arab yalbasul khatam. Nabi SAW memakai cincin. Dan cincin ni juga, perbuatan Nabi memakai cincin adalah dalil bagi orang lelaki harus memakai cincin. Harus bagi orang lelaki memakai cincin. Cuma berlaku perbahasan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Nak pakai cincin ni di jari apa dia? Maksud saya adalah di tangan mana? Kanan ke tangan kiri? Tangan kanan, tangan kiri itu satu isu. Lepas tu jari mana tu nak pakai pun ada perbahasan ulama juga. Ibnul Qayyim dalam kitab ini, beliau tidak menspesifikkan, tetapi beliau hanya menyebut wakhtalafatil ahadith. Hadis-hadis telah datang dalam bentuk berbeza. Hal kana fi yumnah au yusrah, adakah Nabi memakai cincin dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri? Maksud saya di tangan kanan ke di tangan kiri? Wa kulluha sahihatus sanad, kata Ibnul Qayyim. Semua hadis yang menceritakan, semuanya hadis sahih sanad dia. Maknanya ada riwayat yang menunjuk Nabi pakai cincin tangan kanan, dan ada riwayat yang menunjuk Nabi pakai cincin tangan kiri. Jadi kalaulah Nabi pakai cincin tangan kiri, ulama kita qiyas, nak pakai jam boleh tak pakai tangan kiri? Kita kata boleh. Contoh, pakai jam tangan kiri. Sebab ada riwayat yang hadis Nabi pakai cincin tangan kiri. Jadi cincin ni boleh disifat sebagai aksesori. Jam pun adalah aksesori kita. Jadi oleh kerana itu ulama qiyas. Yang ni kita pakai jam tangan kiri. Ada tak dalilnya? Ada dalil. Sebab tu kita kata agama kita ni dalil. Saya tadi sempat saya tengok satu video pendek oleh almarhum Tuan Guru Ni Aziz rahmatullah alaih. Dia sebut manusialah makhluk yang paling layak menerima dalil. Dia kata kalau puak yang tak nak terima dalil ni siapa dia? Lembu, kuba, dia kata. Tahu kuba? Apa dia? Kuba. Jadi dia kata lembu, kerbau, macam tu. Dah dia bahasa dia gitu, kita pun kuba lah. Jadi dia kata puak-puak ni je yang tak terima dalil. Tapi kalau manusialah yang paling selayaknya menerima dalil. Hamba Allah, manusia. Jadi kita ni ada dalil perbuatan kita pakai jam tangan kiri, pakai cincin tangan kanan. Ada riwayat sandaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah manhaj kita ni manhaj paling meyakinkan. Manhaj hak. Manhaj yang benar. Sebab itu guru-guru saya dahulu menyebut ahlus sunnah yastadillun summa ya'taqidun. Ahlus sunnah ni dia jumpa dalil, dia cari dalil dulu baru dia beramal dengan intipati dalil. Tapi ahli bid'ah ni ya'taqidun, dia dah i'tiqad dah pegang, summa yastadillun. Kemudian baru nak cari dalil, nak menguatkan kenyataan dia, pegangan dia, akidah dia. Sedangkan patutnya agama kita dalil dulu, bukan terus beramal. Dalil dulu, bila dah ada dalil baru kita beramal. Sebab tu saya suka kalau mana-mana masjid surau yang saya pergi, bila saya mengajar, saya akan sebut kita dalam bab agama ni macam kalau kita naik kereta tu, duduk di tengah lampu isyarat. Di hadapan kita ni ada traffic light yang ada 3 warna tu. Ada warna merah dan warna hijau, dan di tengahnya warna oranye. Jadi merah tu ibarat ibadat, pengamalan agama. Lampu merah tu. Maknanya kalau nak beribadat, nak beragama, nanti dulu. Dan lampu hijau adalah umpama apa? Dalil. Kalau dah ada dalil, baru jalan. Maknanya kalau dah lampu hijau, barulah kereta jalan. Tetapi janganlah kita main langgar je. Dalil tak ada, belum hijau lagi dah beramal dah. Terus kita pergi langgar merah tu. Jadi sebab itu, ini contoh yang sebenarnya mudah dipaham. Biar agama kita ini terbina atas dasar dalil. Ada sandarannya. Tapi kalaulah dalil ni, maknanya kita boleh rojok. Macam kalau orang kata, dalilnya adalah daripada Quran. Kita boleh rujuk Quran. Dan kalau kepahaman kita salah, orang boleh perbetulkan dan orang tahu itu salah. Tapi kalaulah dia kata dalil kami ni dalil lagi hebat, dia kata.
Dalil kami direct daripada Allah Ta'ala, dia kata. Macam mana kita nak tahu? Kalau dalil ni direct daripada Allah Ta'ala, maknanya dia tu dapat wahyu lah. Tetapi dah Allah kata dalam Quran yang Nabi kita ni wa khataman nabiyyin. Nabi ni penutup, penyudah bagi sekalian para Nabi. Maknanya kalau dah Nabi pun tak ada, Rasul sah-sah lah tak ada, kerana semua Rasul tu datang dari Nabi. Jadi kalau dah Allah kata melainkan khataman nabiyyin, Nabi ni adalah khatam nabiyyin, penutup, penyudah, penamat bagi keseluruhan Nabi. Maknanya Nabi yang terakhir sudah mestilah baginda juga adalah Rasul yang terakhir. Yang dapat wahyu ni Nabi je. Yang dapat ilmu daripada Allah directly ni Nabi je. Tiba puak dia nak kata, ustaz aku sendiri, kawan aku, anak murid aku, semua dapat daripada Nabi. Apa kita punya kayu ukur? Tak boleh. Kayu ukur kita ni, agama kita, kayu ukur Quran dan Sunnah je. Quran dan Sunnah. Sebab orang boleh check. Sunnah ni ada kitab dia, ada hadis dia, ada sanad dia, ada, orang boleh rujuk. Betul ke tak betul dakwaan orang ni, sipulan ni? Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, hadirin dan hadirat, dia bagi dah satu kenyataan yang jelas. Idza ra'aitumur rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau kamu tengok seorang lelaki yang mana dia ni boleh terbang di langit, kata Imam Syafi'i, dan boleh berjalan di atas air, Imam Syafi'i kata jangan tertipu dengan dia. Fala taghtarru bih. Bukan Imam Syafi'i suruh pergi taksub pada dia. Pergilah belajar daripada dia lah ilmu yang sebenar, hakikat. Tapi Imam Syafi'i kata jangan kamu tertipu dengan dia sehingga kamu bentangkan urusannya mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itu kayu ukur kita ni. Kayu ukur kita dalam beragama adalah menepati Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah ada mana-mana ustaz yang bercakap menyelisihi Quran dan Sunnah, kita tak terima cakap dia itu sekalipun dia boleh terbang di langit. Dan kalau ada ustaz yang bercakap menepati Al-Quran dan Sunnah, kita terima kata-kata dia walaupun dia tak boleh berjalan di atas air. Kerana kayu ukurnya bukan terbang di langit dan berjalan di atas air. Kayu ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi yakin dengan manhaj ini. Yakin dengan jalan ini. Yakin dengan metod yang diwarisi daripada Nabi SAW, yang mana Allah menyuruh Nabi mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang mana aku mengajak, dakwah, menyeru kepada Allah mengikut ilmu aku dan ilmu para pengikut aku. Jadi ini yang kita nak. Yang ni jalan menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Pelik sungguh. Yang Nabi tak suruh buat tu, dia nak buat yang tu. Yang Nabi tak bagi buat, dia buat juga. Yang Nabi suruh buat, kadang dia tak buat. Caca marbah. Jadi caca marbah, tak sistematik. Tak sistematik. Baik. Dan berkenaan dengan pemakaian cincin tadi ni, hadirin dan hadirat, adalah banyak riwayat yang menyebut. Tetapi tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Tetapi saya cadangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada kitab-kitab seperti Syama'il Syama'il Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyah itu oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahmatullah alaih. Baik. Walabisal baydata allati tusamma al-khudhah. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam memakai al-baydah, dan al-baydah ni merujuk kepada topi. Maksud topi ni adalah topi yang diguna ketika perang. Yang tutup kepala. Boleh ke kita sebut Trojan tu? Macam tu lah bentuk dia. Topi besi, topi perang lah. Itu Nabi pakai. Namanya al-baydah ataupun tusamma al-khudhah. Walabisa ad-dira' allati tusamma az-zardiyah. Ad-dira' ni juga adalah baju besi. Sebahagian kata ad-dira' ni adalah perisai tu. Tapi sebahagian terjemah sebagai baju besi. Dan
kedua-dua pakaian ini Nabi pakai ketika berperang. Takkan jadi imam semayang. Jadi nampak setiap tempat ada dia punya pakaian dia. Kita raikan. Macam kalau kita nak pergi kerja, lalu majikan kita syarat kalau nak pergi kerja kena pakai baju kemeja contoh. Dan mesti baju kemeja pula mesti kena tuck in, kena masuk dalam. Kemudian kena pakai seluar pula. Seluar pula mesti syarat slack, bukan jeans contoh. Jadi kita tengok dalam situasi begitu, adakah menjadi salah untuk kita mengikut arahan tu? Tak salah. Kalau ada tempat pula dia kata pemakaian dia mestilah pakaian jubah contoh. Dia pula jadi buka madrasah contoh. Jadi guru-guru ni hendaklah pakai pakaian jubah, pakai kepiah. Jadi kita ikut, tak menyelisihi syarak. Bahkan boleh jadi menepati petunjuk Nabi yang berpakaian mengikut kesesuaian tempat. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, itu juga adalah dalil yang menunjukkan Nabi kita ni juga hakikatnya manusia yang boleh cedera apabila diserang. Sebab tu Nabi mengambil langkah al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab ni adalah ikhtiar, langkah, usaha. Itu makna terjemahan al-akhdhu bil asbab. Jadi sebenarnya al-akhdhu bil asbab adalah part of tawakkul. Dia adalah bahagian daripada tawakul. Tawakul ni dua. Ambil ikhtiar, usaha dan penyerahan diri mutlak kepada Allah. Orang salah faham tawakul ni hanya duduk sahaja tak buat apa-apa. Itu bukan tawakul. Itu bukan tawakul. Jadi kita katakan tawakul atau orang Melayu kita sebut tawakal itu adalah meliputi usaha dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam kalau Nabi dia pergi berperang sallallahu alaihi wasallam, antara ikhtiar Nabi, usaha dan langkah Nabi untuk menjaga diri dan batang tubuh daripada cedera adalah pemakaian topi besi, baju besi, ada senjata, adanya perisai. Yang tu. Ini fiqh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni adalah orang kata manusia yang paling alim sekali atas muka bumi ni. Yang pernah wujud dalam sejarah mana-mana, dia manusia paling alim. Sebab itu dalam hadis Al-Bukhari, Nabi kata, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Yang paling bertakwa dalam kalangan kamu dan yang paling alim tentang Allah dalam kalangan kamu adalah ana, kata Nabi, aku. Jadi Nabi ni alim. Dan semua perbuatan Nabi menggambarkan kefahaman Nabi terhadap ajaran agama yang sebenar. Apa yang Nabi suruh, itulah apa yang Allah nak. Dan apa yang Nabi larang, dan itulah yang Allah nak suruh kita tinggalkan. Baik. Jadi sebab kenapa saya kena sebut? Sebab ada kaitan. Kadang-kadang orang kita ni dia tak nak bertawakal. Dia tak nak orang kata berusaha. Dia menafikan peranan usaha. Semata dia kata kerana tawakal dan tawakal dan tawakal. Tidak betul. Tawakal tidak menafikan usaha. Sebab itu kita diajar untuk melazimi tawakal. Tawakal ni berkait dengan akidah sebenarnya. Tawakal berkait dengan akidah. Keyakinan kita terhadap Allah. Jagaan pemeliharaan Allah. Sebab itu bila kita keluar daripada rumah, kita dituntut, disunatkan berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nak masuk rumah pun sama. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ni doa ni berkait. Masuk rumah pun tawakal, keluar rumah pun tawakal pada Allah. Bila Nabi ajar begini, sebab Nabi nak mengeluarkan masyarakat Islam ini, umat Nabi, daripada kepahaman jahiliyah. Jahiliyah ni, masyarakat Arab jahiliyah, mereka keluar rumah tak ada tawakal pada Allah. Sebab itu bila mereka nak pergi ke mana-mana tempat, mereka akan melihat ke arah pergerakan burung. Kalau burung pergi ke arah kanan, dia kata ini petanda baik, dia akan teruskan perjalanan. Tapi kalau burung bergerak ke arah kiri, dia kata ini sial, ini majal, mereka tak jadi keluar. Jadi ini apa? Yang ni khurafat. Yang ni adalah khurafat
dan pengamalan jahiliyah yang Nabi SAW berjuang habis-habisan nak padam dan buang masyarakat ini ataupun pengamalan ini. Jadi kita jangan nak hidupkan atas pelbagai takwil, di atas pelbagai hujah, di atas pelbagai macam-macam kata-kata. Kita cukup memadai mengajar masyarakat kita akidah yang betul adalah akidah yang optimis, tafaul, bukan pesimis, at-tasya'um. Jangan tasya'um. Termasuk tasya'um tu itulah. Dia percaya ada sial hanya semata kerana tengok pergerakan burung je. Sedangkan kita ni aturan hidup kita, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Yang ni pun adalah merujuk kepada tawakal juga. Kita tak nak Allah serahkan diri kita kepada diri kita walau sekelip mata, tetapi kita nak kehidupan kita ni biar diserahkan keseluruhannya kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Ini yang kita mahu. Jadi kita tak nak mempercayai ada hari tertentu, bulan tertentu, tempat tertentu, individu tertentu ada padanya kesialan. Macam yang viral baru-baru ini, isu mandi safar. Isunya dah lama, dalam 2 bulan yang lepas, tapi baru nak viral. Adalah orang yang cek tu. Tetapi kita amat duka cita dan kecewa. Dan kita tengok ini adalah nak memberikan satu pengajaran yang pelik kepada masyarakat sebenarnya. Dah lama dah tak ada pengamalan masyarakat kita ni, dah terhapus. Budaya khurafat, tahyul, seumpama ni, tiba-tiba ada pula pendakwah. Bukan pendakwah pun, kalau pendakwah ke tempat lain lah tu. Dia adalah penceramah lah, saya kata penceramah. Adalah penceramah yang seolah nak menggambar isu ni, isu khilaf ulama. Isu khilaf ulama. Jadi bila isu khilaf ulama, terpulanglah nak buat yang mana? Nak buat boleh, tak buat boleh. Yang betul-betul khilaf ulama, dia kata mengelirukan umat. Macam kita kata isu bacaan kunut subuh, itu khilaf ulama. Tapi kalau itu imam tak baca kunut subuh dalam semayang, apa jadi pada dia imam tu esok hari? Boleh jadi kena pecat tak agak-agak? Padahal isu khilaf, yang tu baru betul khilaf. Mandi safar ni mendatang khilaf pula. Ni yang masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, guru saya dia selalu sebut, Syekh Ali Al-Halabi rahmatullah alaih. Dia selalu kata, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzum minan nazari. Bukan semua khilaf tu mu'tabar. Maknanya bukanlah kalau ada ulama A kata begini, ulama B kata berbeza dengan apa yang dikata oleh ulama A, bukanlah semuanya perlu diraikan. Dia mesti ada salah satu yang betul. Tapi ada khilaf yang mu'tabar yang kita boleh raikan. Dan sebenarnya isu kunut subuh termasuk khilaf mu'tabar. Jadi perlu diraikan sebenarnya. Perlu diraikan. Dan banyak lagi lah isu-isu khilaf mu'tabar, macam isu basmalah jahar tak jahar ketika bacaan Fatihah dalam salat. Yang tu pun mu'tabar juga. Tetapi kadang-kadang kita ni yang kata yang saya kata, guru saya kata, bukan semua khilaf datang dalam bentuk ianya mu'tabar. Kan kita biasa dengar ada al-khilaful mahmud, khilaf yang terpuji, ada al-khilaful mazmum, ada khilaf yang tercela. Ada al-khilaful maqbul, ada al-khilaful mardud. Ada khilaf yang diterima, ada khilaf yang ditolak. Khilaf yang ditolak ni antara contohnya kalau dia menafikan dalalah Quran yang qat'i. Contoh, Quran qat'i dalalah bukan semata subut, adalah tentang pensyariatan salat 5 waktu. Fardu, wajib. Tiba-tiba ada orang kata, oh salat 5 waktu ni tak wajib. Yang tu khilaf mardud. Khilaf yang ditolak sebab menyelisihi dalalah Quran yang qat'i. Ini perbahasa usul fiqh. Dan satu lagi adalah khilaf yang menyanggah ijma'. Kalau ada ijma' para ulama', tiba ada orang ni pula kata tak. Maka kata-kata dia yang menyelisihi itu adalah khilaf mardud, khilaf yang tercela. Al-khilafu al-mardud. Jadi bukan semua illa khilafun lahu hazzum minan nazar, melainkan khilaf yang mempunyai bahagiannya daripada penelitian. Maknanya ada sandaran dan dalil. Ni apa dia dalil mandi safar? Hadis pun jelas kata la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Wala safar ni saya nak tanya, kalaulah terjemahan literal tidak ada safar, bulan safar wujud ke tidak? Bulan safar wujud. Tapi makna la safar di situ bukan maknanya tidak ada bulan safar.
La Safar di situ maknanya adalah tidak ada sial dalam bulan Safar. Jadi puak-puak ni duk kata, oh dah, ini ikhtiar sahaja. Mandi ni ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ikhtiar untuk tolak bala. Bala ni siapa dia bagi tahu dalam bulan Safar berlaku? Oh, ada ulama mimpi atau kasyaf atau sekian dan sekian. Itu bukan dalil. Sedangkan dalil jelas Nabi dah kata tidak ada. Tidak ada Safar dalam erti kata tidak ada sial atau majal atau benda-benda yang tidak baik berlaku dalam bulan Safar. Jadi kita, kalau kita tengok ni, agama kita alhamdulillah, Allah ajar kita optimis, sentiasa husnuzan, sentiasa tafaul, sentiasa bismillah tawakkaltu ala Allah dalam setiap keadaan dan urusan. Sebab itu dalam hadis kursi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi antara ibadah yang besar adalah husnuzan kepada Allah. Allah akan sentiasa mudah urusan kita, Allah akan sentiasa jaga kita, Allah sentiasa pelihara kita, dan tidak ada musibah yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Bukanlah maknanya tak, kita tak percaya ada kesialan pada hari tertentu, tempat, individu, masa. Tidak. Tapi kita tak nafikan adanya musibah. Tapi bab musibah ni Allah ada ajar kita doa-doa untuk kita elakkan. Nak keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Bacalah doa-doa ni. Doa a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ingat, kita ni Muslim dan bukan semata Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dituntut melazimi zikir-zikir Nabi SAW. Zikir-zikir ni makanan roh. Sebagaimana kita lapar kalau tak makan daging ayam contoh, tak makan nasi, badan kita lemah. Roh akan lemah kalau kita tak masukkan dengan zikrullah. Zikir. Jadi zikir ni baca dan hafal. Saya cadang kitab, kalau tak boleh Al-Azkar Imam Nawawi pun, Hisnul Muslim contoh. Perisai orang Islam contoh. Sa'id bin Wahaf Al-Qahtani rahmatullah alaih, penulis kitab tersebut. Dan banyak lagi kitab-kitab zikir yang maksur ini. Kalau tak silap saya, Ustaz pun mengajar zikir dulu, Ustaz Faiz. Jadi kita boleh rujuk dan amalkan. Itu makanan roh. Makanan roh. Dan zikir ni akan lebih indah jika zikir tu adalah zikir yang sama yang dibaca oleh Nabi SAW. Ambil zikir-zikir yang maksur ni. Sebab apa? Sebab Nabi baca. Sahabat dulu punya nak zikir Nabi. Mari ke kita pula kata zikir Nabi berat, tak boleh diamalkan. Kami cari zikir lain untuk awak amalkan. La ilaha illallah. Yang ni teruk punya orang lah. Tapi ada juga orang percaya, tuan-tuan. Tapi itu ajaibnya manusia ni. Saya kena ubah penampilan pemakaian saya dah lepas ni. Orang akan taksub insya-Allah. Tapi kita ni, kita diajar. Kita ni tak nak orang taksub pada kita. Kita nak orang taksub pada kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih utama untuk diikuti. Bukan individu dan batang tubuh ustaz atau ulama. Tidak. Dahulu ada seorang ulama ni, dia pernah kata, Syekhul Islami habibun lana. Syekhul Islam ni, tapi bukan Ibn Taymiyah, merujuk kepada Al-Harawi, ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kami sayang dia, tetapi kebenaran ahabbu ilaina. Kebenaran lebih kami sayang. Jadi kita nak ikut kebenaran ke nak ikut batang tubuh individu? Kita ikut kebenaran. Saya tak pernah ajak orang nak ikut taksub kepada kita. Jangan taksub pada mana-mana penceramah di Baitul Salam ni. Tapi taksublah pada kebenaran. Lihat kepada hujah, kepada nas, kepada sandaran dan dalil. Itu meyakinkan kita. Macam mana saya kata para sahabat nak zikir Nabi? Kita tengok. Satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku kalimah untuk aku membacanya di dalam salatku." Maknanya Abu Bakar nak zikir Nabi. Sebab dia minta Rasulullah SAW ajarkan bacaan salat, zikir salat untuk Abu Bakar amalkan dalam salat. Maka Nabi pun SAW mengatakan, "Kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta
faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma, ya Allah, inni zalamtu, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, zalamtu nafsi zulman kathira, dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta, dan tidak ada Tuhan yang dapat mengampunkan dosa-dosa kecuali kamu, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, kau ampunkanlah aku ni dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan kau rahmat aku, kau sayang aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sedap zikir Nabi. Tiba-tiba kita nak baca zikir yang tak ketahuan entah mana hala datang. Allah. Cuba tuan-tuan teliti zikir-zikir Nabi punya, sedap dia punya bahasa. Ayat dia tu, sebab Nabi ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan ianya adalah wahyu. Allah hakikatnya yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ni Allah punya. Agama ni milik Allah. Dan Allah ni dia mengajar kepada Rasulullah apa yang dia nak. Sebab itu kata guru kepada Imam Malik bin Anas, Rabi'ah Ar-Ra'yi itu, Abu Abdurrahman, dia kata, minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah datang daripada Allah, tanggungjawab Nabi hanya menyampaikan. Nabi tak bawa ajaran yang Nabi reka sendiri tak. Nabi bawa ajaran Allah. Nabi ni Rasulullah. Wa 'alaina taslim. Tanggungjawab kita pula apa? Membenarkan, menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita ni, saya cadang lazimi zikir-zikir Nabi SAW, insya-Allah itu akan memberikan kekuatan roh kepada diri kita ini, keyakinan kita untuk berada di atas jalan Nabi dan sunnah Nabi SAW. Sebagai kesimpulan sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat, kepentingan kita berada pada jalan Nabi ni SAW banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia kata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Satu hari Nabi ni telah menggariskan satu garisan yang lurus di atas tanah dengan tangan Nabi sendiri. Dan ini metod Nabi mengajar. Nabi ni nak mengajar ni, Nabi banyak metod. Bukan satu cara je. Kalau satu cara je, bosan nanti kita. Jadi penceramah pun kena bijak. Tak boleh nak berceramah je. Dia kena menulis juga. Dia kena buat macam-macam cara untuk berdakwah. Tak boleh duduk meja, duduk cakap. Dia tak boleh. Ni salah satu. Tapi Nabi mempelbagai. Antara dakwah Nabi, Nabi tulis tangan nak bagi orang nampak. Instead of Nabi sekadar bercakap je. Boleh je Nabi cakap. Tapi Nabi nak gariskan. Faqala hadhihi sabilullah. Nabi kata alaihi salatu wassalam, ni garisan yang lurus ni adalah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, dan kemudian Nabi menggariskan satu garisan di kanan dan kiri Nabi. Faqal, lalu Nabi kata, hadhihi subulus syayatin. Ni jalan-jalan syaitan. Di setiap satu jalan ni ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi sesiapa sahaja pendakwah yang mengajak kepada jalan selain daripada jalan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendakwah, penyeru, pengajak ini adalah syaitan. Dia syaitan. Sebab Nabi sebut, itu dalil dia. Jadi kalau sesiapa yang mengajak, Allah kata boleh, dia kata tak boleh. Rasulullah tak bagi, dia buat. Yang ni pendakwah ke arah, ataupun dia boleh disifat sebagai syaitan. Pendakwah ke arah jalan syaitan. Wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah jalan tersebut. Kita dok minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, jalan Allah, jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus kita dah sebut ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang mendapat nikmat. Golongan kedua yang Allah murka, dan golongan ketiga golongan sesat. Siapa dia golongan
yang mendapat nikmat ni, kita kena tahu ciri golongan yang Allah murka, kena tahu ciri golongan yang Allah sifatkan sebagai sesat. Lalu kita kata dalam tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaih, walaupun ada orang kata jangan ikut Ibnu Katsir, tapi suka hati kita lah nak ikut, dia ulama kita. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim mengatakan al-maghdub alaihim adalah al-Yahud, golongan yang Allah murka ni Yahudi. Waladhdallin, golongan yang sesat an-Nasara, golongan Nasrani. Tapi ringkasnya golongan Yahudi bukan Allah murka hanya semata kerana dia Yahudi, dan golongan Nasrani bukan sesat hanya semata kerana dia Nasrani, tidak, tapi kerana ciri dan sifat. Golongan Yahudi ni sebab dia ada ilmu tapi dia tak amalkan ilmu, sebab tu Allah murka pada dia. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Orang yang diturunkan padanya kitab Taurat tapi tak mengamalkan intipati kandungan yang terdapat di dalamnya, sama seperti keldai yang memikul di belakangnya al-asfar. Al-asfar ni apa dia? Kitab-kitab. Bukan permusafiran, walaupun huruf yang sama juga. Sebab itu Al-Iraqi rahmatullah alaih, bila dia buat takhrij kepada kitab Ihya Ulumuddin tu, dia namakan Al-Mughni an hamlil asfari fil asfari lima fil ikhya'i minal akhbar. Kitab yang mencukupi daripada nak pikul kitab-kitab ketika musafir-musafir. Nampak? An hamlil asfar fil asfar. Sama aja. Jamaknya sama, tapi as-safru kitab, as-sifru adalah permusafiran. Ataupun saya minta maaf, as-sifru kitab, as-safru adalah permusafiran. Jadi ini. Jadi golongan Yahudi disifatkan Allah murka kerana dia ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu. Sama seperti dalam surah Al-Jumu'ah tadi yang saya baca. Kamasalil himar yahmilu asfara. Itu kejian dan celaan yang Allah bagi. Dah kalau orang kita kata tuan ni bijak macam keldai, kata kat kita. Kita nak senyum ke kita nak marah dia, tuan-tuan? Kita nak senyum, dia kata kita ni macam keldai. Tapi kita nak marah dia pula, dia kata aku bijak. Tapi kita pun jadi tak pening kepala kita. Apa yang sebenar? Sebenarnya itu adalah celaan. Kamasalil himari yahmilu asfara. Jadi Allah mencela golongan Yahudi kerana mereka ada ilmu tapi tak beramal. Orang Islam boleh ada tak sifat ni? Orang Islam pun boleh ada juga. Sebab tu kita minta jauh. Dan orang Nasrani itu disifatkan sebagai sesat kerana mereka beramal tanpa ilmu. Kita betul, kalau kita duk beramal tapi tak ada ilmu, memang kita sesat. Entah bawa kereta tu beramal tapi bawa kereta nak pergi Kenuri. Contoh pergi Kenuri dekat tempat yang jauh sikit, dekat Kelang ke, dekat mana ke. Tapi kita tak tahu jalan tu. Orang jemput kita Kenuri. Zaman sekarang ni, jemput Kenuri pun alamat tu mana kita nak baca lah dalam kad tu. Mana susah sekarang ni. Melainkan Waze je lah. Dan kalau kita ni mazhab tak nak ikut Waze, nak buat macam mana? Jadi main bawa aja kereta. Bawa penyudahnya tak sampai. Jadi tak sampai, sesat lah. Itu maknanya bawa kereta tanpa ilmu, sesat jalan lah. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu adalah orang yang sesat. Itulah Nasrani. Dan kita pun boleh jadi beramal tanpa ilmu. Jadi kalaulah ada 3 golongan. Golongan pertama ni satu yang kita nak jadi. Golongan kedua ada ilmu, tak beramal dengan ilmu. Golongan ketiga beramal tanpa ilmu. Jadi kita nak jadi golongan yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Itulah jalan Allah. Yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibnu Abbas kata kebaikan di dunia hanya 2, ilmu dan amal dengan ilmu. Dan kebaikan di akhirat hanya 1, iaitu masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang kita minta pagi dan petang dalam 17 rakaat salat kita 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan Allah, jalan orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.